Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camai cerita dia. Anak tuan tak cukup ni, tak balance ni. Dia kena bawa kawan orang lagi ni. Okey. Hari ni kita akan mulakan kelas pertama untuk matematik tambahan tingkatan 4. Yang mana bunyi dia agak menakutkan kan. Sebelum ni orang cerita tu lah. Tapi Alhamdulillah kamu start belajar. Kalau orang follow daripada awal kan, kamu tak akan rasa pun dia punya kehebatan dia. Sampailah kamu exam fail nanti. Kan? Kamu tak rasa. Kamu tak akan rasa. MAT itu special dia. Kamu belajar, kamu tak rasa pun susah. Macam senang je. Macam senang je. Kan? Sampailah exam. Kan? Sebab tu kita ada perlu tengok 2-3 latihan lah. Kan? Dari itu, saya gunakan latihan buku dulu, buku teks. Bila dah habis buku teks, dah jalan okey, baru saya bagi latihan tambahan. Latihan tambahan tu saya akan ambil direct daripada buku contoh-contoh soalan SPM. Direct. Saya tak ambil kata soalan buku latihan form 4 saja tak. Kita tengok tu macam mana soalan exam. Baru kita nampak idea dia. Macam saya beritahu kamu lah. Kamu akan rasa senang sampai kamu fail exam. Selagi kamu tak fail exam, masa tu kamu akan rasa masih lagi senang. Okay? Kalau kita doa sampailah tak fail. Betul tak kan? Maintain cantik. Okay, kita tengok soalan yang bahagian pertama untuk fungsi. Fungsi ni kalau kau belajar fungsi, maksudnya kau belajar 2 kali dalam matematik dan juga dalam matematik tambahan dua-dua. Tapi dia ada lain sikit tau. Ada lain sikit. MAT ni dia lain sikit. Itu kadang-kadang confused. Kan? Jadi first kali fungsi ni, sebelum kita pergi kat fungsi, kita kena belajar satu benda namanya hubungan. Okay? Saya tak nak cerita banyak sebab dalam exam saya tak nak jumpa lagi soalan dia tanya, apakah hubungan? Jelaskan, tak ada. Kan? Kalau soalan macam tu, itu kat BM. Kan? Kalau masuk dalam MAT je tu pakai fail semua. Jelaskan hubungan. 320 batang perkataan. Jam. Kan? Dia tak ada. Dalam MAT senangnya, hubungan, relation. Apa benda? Kaitan dia apa? Kan? Hubungan adalah kaitan antara, yang pertama kamu kena faham 3 benda. Iaitu nama dia domain, kodomain dengan julat. Ini 3 ekor ni. Pertama. Okey. Apa domain, apa kodomain, apa julat. Kan? Biasanya domain ni yang X kita panggil dia. Daripada mana? Pergi ke mana? Kan? Domain pergi ke julat. Kodomain apa? Kenapa dia ada? Kodomain ni sebenarnya dia orang macam ni lah cerita dia. Dalam kelas ni, saya seorang. Saya nak tunjuk seorang tau. Kan? Kalau saya tunjuk Hanan dengan Sufyan, maksudnya apa? Hanan dengan Sufyan adalah julat. Siapa kodomain? Kamu 3. Kita panggil dia calon-calonnya. Macam tu. Kan? Tapi pemenang seorang aja, nampak? Kalau pemenang dia seorang aja, namanya fungsi. Kalau pemenang boleh pemenang dia ramai, dia ada ramai pemenang kan. Calon dia 5, menang 5-5. Itu tak best lah kan. Itu dia bukan fungsi. Yang penting cerita dia pertama tengok dulu domain, kodomain dengan julat. Cerita dia simple je. Kalau saya bagi satu bulatan, saya kata yang ni A, ini satu bulatan, yang ni saya kata B. Kemudian dia kata saya petakan. Perkataan petakan dia gunakan tu sebab dia translate mapping. Mapping kepada bahasa Melayu dia jadi apa? Peta, memetakan. Kan? Bagi saya tak pernah guna perkataan memetakan dalam kehidupan seharian. Pernah guna? Saya memetakan, tak pernah. Saya pernah meta. Yang kita tahu peta apa? Peta lah. Map kan? Negara kita kan? Betul tak? Kamu, kalau saya suruh kamu lukis peta Malaysia agak-agak boleh lukis tak? Boleh? Boleh lah. Asalkan ada bentuk tu lah. Kan? Asalkan ada bentuk. Janganlah teruk sangat kalau orang tanya negeri Johor kat mana. Kan? Bawah kita tahu kan. Teruk sangat tak tahu. Perak kat mana. Kita at least kena tahu tu lah. Kan? Sampai tak ada lah cerita kan. Dan, kita panggil dia benda apa. Pengetahuan am ni. Tiba-tiba dia tanya. Katanya kau boleh tak lukiskan. Tunjukkan saya kat mana Venezuela. Mampus cerita dia. Itu cerita lain. Okay. Mapping ni cerita dia. Saya kata A kepada B. Contoh sini saya letak titik 1, 2, 3. Sini saya letak titik dia A, B, C. Okay. Jadi automatik yang sebelah kiri ni, semua ni kita panggil dia domain. Nampak?
Yang belah kanan, semua ni kita panggil dia kodomen. Semua ni. Nampak? Bila saya tarik anak panah, 1 pergi ke A, 2 pergi ke B, 3 pergi ke B juga. Automatik A dengan B ni kita panggil dia julat. Sebab julat tu maksudnya orang yang kena saja. Kodomen semua sekali. Domain semua sekali. Nampak? Ada jarang kita jumpa domain tak pakai. Domain dia pakai semua. Yang tak pakai semua adalah apa? Kodomen. Jadi kalau soalan ni dia tanya, macam mana kita nak buat? Kita kena buat betul-betul. Soalan macam ni contoh domain. Domain kita kena buat dalam bentuk sama dengan mesti ada binatang ni. Nampak? Binatang ni siapa cerita dia? 1, 2, 3. Nampak? Ini dalam buku teks dia cerita sikit je. Tapi dalam exam ada. Itu masalah dia. Buku teks dia sentuh sikit je. Tiba-tiba soalan exam, dia get. Kan? Ini domain. Kodomen macam tu juga kita tulis. Kodomen. Sama dengan apa? A, B, C. Nampak? Sama kaedah tulis. Ini kaedah tulis. Julat. Julat dia sama dengan apa yang terlibat? A dan B saja. Nampak? Ini cara tulis domain. Ini cara tulis kodomen, sama cara tulis julat. Mesti pakai koma. Okey? Lepas tu ada lagi cerita dia. Dia panggil apa? Pasangan tertib. Okey, pasangan tertib. Tiba-tiba kamu jumpa dia suruh buat apa? Pasangan tertib. Apa pasangan tertib? Pasangan tertib ni adalah koordinat. Dia macam koordinat. Kamu dah belajar koordinat kan? X dengan Y, betul tak? Sama juga macam ni. Pasangan tertib. Siapa pasangan tertib untuk benda ni? Kita tarik tengok. Yang ni 1 dengan A. Kita kena tulis 1, A. Domain pergi ke julat ni. Okey, sama tak cerita dia? Kemudian 2 pergi ke B. Kemudian 3 pun pergi dekat B juga. Yang penting kamu kan jangan terkejulat apa benda pasangan tertib. Kan? Dia minta sila tuliskan pasangan tertib bagi fungsi ni. Kamu sudah pasangan tertib tak tahu. Kan? Ini namanya pasangan tertib. Kemudian baru kita tengok jenis hubungan. Jenis hubungan ada 3. Jenis hubungan ada 3. Yang pertama kita panggil dia 1 ke 1. 1 ke 1 ni maksudnya dia straight je. Yang ini pergi sini 1 straight. Ini kita panggil dia 1 ke 1. Dia tak ada cabang langsung. Kan? Seorang sini pergi seorang sana. Seorang sini pergi seorang sana. Itu kita panggil dia 1 ke 1. Kedua 1 ke banyak. 1 ke banyak. Okey? 1 ke banyak dia jadi macam mana? Tengok. Dia jadi 1 ni dia kembang 2. Dia kembang 3 pun boleh, dia kembang 2 tak boleh? Boleh juga. Nampak? Asalkan ada seorang je 1 kembang, automatik nama dia apa? 1 ke banyak. Sini ada 1 ke 1 nampak? Tapi dia kalah. Dia kalah dengan siapa? Dia menang. Ada je 1 ke banyak, automatik nama dia 1 ke banyak. Walaupun 1 ke 1 ada 1. Boleh? Ni kamu dah belajar sekarang kan? Dah hafal lah. Okey, ni senang. Betul tak? Kan? Okay. Itu baru 2. Semua ada 4. Ni dah boleh, dah boleh. Boleh kan? Anak tak belajar lagi ni kan? Apa, nanti bila dah sampai kat ni kamu poyo-poyo lah. Okey. Boleh Fidaus? Okey. Sebab ni kalau tak muat. Saya ingat nak buat satu kelas ni tapi tak boleh sangat. Saya pakai projektor kot nanti. Tapi projektor tak seronok sangat ni sebab kelas kecil. Kalau kelas besar boleh pakai projektor. Kan? Kelas kecil pakai projektor, kelas kau lah. Tak. Baik tengok wayang ni. Macam tengok wayang kan. Okey. 1 ke banyak. Nombor 3 hubungan dia adalah apa? Banyak ke 1. Many to 1. Banyak
ke 1. Banyak ke 1 macam mana? Sama kat bentuk dia. Cuma banyak kat sini, 1 belah sana. Kan? Ni ada cabang macam tu. 1. Automatik nama dia walaupun ada seorang lagi kat sini, nama dia banyak ke 1. Okey. Nombor 4, banyak ke banyak. Many to many. Banyak ke banyak, yang ini lagi lah. Dia suka hati dia. Yang ini ke situ, ini 1 ke banyak. Kemudian dia ada seorang lagi macam ni. Dia ni banyak ke 1, 1 ke banyak. Automatik nama dia terus jadi banyak ke banyak. Ini soalan-soalan yang simple. Cuma kadang-kadang sebab dalam buku teks dia sentuh sikit, tiba-tiba dalam exam dia keluar, kamu kadang-kadang miss kat itu. Ini kita panggil dia jenis hubungan. Okey? Tengok. Soalan dia belum jumpa lagi soalan ni. Tak ada. Kan? Dalam SPM dia, dalam buku teks tak ada soalan ni. Dia cerita je. Dalam exam ada benda ni. Okey? Antara keempat-empat jenis hubungan ni, yang manakah fungsi? Itu kena ingat. Jadi fungsi hanya melibatkan ke 1. Nampak? Ke 1 maksudnya apa? 1 ke 1, banyak ke 1. Macam saya cerita tadi lah. Saya attack home seorang je. Maksudnya kalau ada 2 objek, 1 image boleh lagi. Kan? 1 objek, 1 image tak ada masalah. Macam kita tengok cermin lah. Kan? Tapi 2 objek, 1 image boleh juga. Tak mungkin terlindung seorang kan. Masalah dia kalau kau duduk depan cermin, tiba-tiba kau nampak ada 3 orang kat dalam. Itu masalah besar. Maksudnya itu tak function. Namanya bukan fungsi. Boleh? Okey? Cuba tengok soalan nombor 1. Baru kita tengok soalan nombor 1. Akmal boleh ikut ke? Boleh. Boleh. Kau boleh adjust view kan? Okey. Tengok soalan dia yang mana satu ni? Nombor 1, soalan dia kata nyatakan sama ada hubungan yang berikut ialah fungsi atau bukan. Apa syarat fungsi? Ke 1. Ke 1, betul? Jadi kita tengok nombor 1A. 1 ke 1, betul tak? Jadi automatik dia adalah fungsi. Beri alasan anda. Apa alasan kita? Kita boleh nyatakan macam yang kata boleh. Satu lagi kita bagi nama dia. Sebab kita kata sebab ini adalah fungsi 1 ke 1. Boleh juga. Kan? Sebab syarat dia mesti yang penting ke 1. Kan? Mempunyai 1 image saja. Okey. B fungsi ke tak? Fungsi. B pun fungsi juga sebab B itu apa? Banyak ke 1. Ingat syarat fungsi mesti ke 1. Ke 1. Banyak ke 1 boleh, 1 ke 1 pun boleh. Okey? Yang tak boleh siapa? C. C tak boleh. C 1 ke banyak. Kalau 1 ke banyak, dia bukan fungsi. Okey? Kalau dia bagi alasan ni satu markah, cerita je. Alasan ni dia subjektif, maksudnya apa? Kalau dia tanya, apa alasan kamu? Kamu bagi tahulah kenapa kamu cakap tu. Sebab apa? Kalau kamu kata jenis fungsi, kamu tulis jenis fungsi. Sebab dia adalah fungsi 1 ke banyak. Betul. Satu lagi apa? Kamu cakap apa? Sebab dia punya banyak image. Boleh juga. Suka hati. Asalkan dia point dia kena pada benda. Okay? Dia tak semestinya skema bagi tahu macam tu ayat dia kamu kena tiru ayat je. No, tiru ayat memang tak betul lah. Payahlah orang nak betul kan kalau tiru ayat. Dia asalkan point tu sampai. Okay? Tapi sekarang ni soalan untuk fungsi memang ada soalan jenis kamu kena jelaskan. Soalan MAT. Okay? Jadi dalam SPM biasanya soalan jelas tu dia duduk dalam soalan besar. Soalan 10 markah. Ada A, B, C, D jelaskan. 1 markah. Kan? Kau tinggal je.
Kalau nak tinggal lah tak apa. Markah 10 tolak 1 tinggal lagi 9. A plus lagi. Kan? Kita bukan nak exam nak dapat 100%. Kan? Kalau exam 100%, siapa nak dapat? Yang dapat jenuh tak dapat. Dia tak akan dapat je. Kan? Target pertama kamu exam adalah apa? Kamu kena exam jawab 50%. Kira kita antara tengah-tengah lah orang kata kan. Tahu separuh, tak tahu separuh. Okey, fair. Betul tak? Kan? Okey, tahu lebih pada tak tahu. Okey, cantik. Kan? Tahu banyak pada tak tahu. Wah, best lah. Kan? Ini tak tahu lagi banyak ni. Kan? Tapi untuk menyedapkan diri kita, kan, nak dapat 50 markah bukan senang tau. Dan nak sedapkan apa? Dalam exam, kita boleh buat dulu separuh. Nampak? Maksudnya kalau kita tak tahu pun, soalan tu separuh kita tak tahu. Separuh kita tahu. Tapi tiba-tiba cikgu cek ada careless. Itu pun kita kira kita tahu juga. Careless, kita pun tahu kita punya careless. Itu dikira okey. Okay? Bukan exam mesti A. Kau ingat EPSR? Kan? Sekolah rendah boleh lah. Exam A, exam A, exam A. B rasa macam bodoh je kat belakang. Teruk sangat je cerita dia kan. Kan? Ini kamu dah SPM. Dia ada, orang kata apa, tangga naik sikit-sikit. Kan? Tapi admit biasanya dia bukan tangga naik sikit. Dia main bukit turun naik, turun naik. Exam kali pertama biasanya markah tinggi. Sebab apa? Fungsi. Senang. Macam kamu indeks kan? Dah belajar form 3, belajar lagi indeks. Buat exam kali pertama, tinggi naik. Kan? Lepas tu bila masuk topik, makin banyak topik, makin turun cerita dia. Kan? Untuk mengelakkan turun tu adalah kita punya apa? Hati. Jangan give up. Turun boleh tak naik balik? Boleh. Give up, turun terus. Kamu give up je, dia turun tak naik-naik lah. Sebab apa? Kamu dah reject dia. Kan? Turun macam mana pun, jatuh macam mana pun, sampai markah kosong pun, dia tetap boleh naik selagi kamu tak give up. Okay? Nanti ceramah lah cerita dia. Dari cerita dia. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okay. Tentukan sama ada graf berikut adalah fungsi atau bukan fungsi dengan menggunakan ujian garis mencancang. Okey, apa benda pula nama ujian garis mencancang ni? Dia macam ni kan. Ni kita panggil dia ujian garis mencancang. Yang pertama, kamu faham tak cerita apa benda mencancang tu? Mencancang maksudnya agak. Mencancang maksudnya dia macam perkataan bahasa Melayu yang kita selalu sebut. Kita tak sebut mencancang, kita sebut cacak. Cacak. Ada tak orang cacak atas tanah macam tu? Mana tanahnya? Cacak mesti faham kan? Sebab tu cacang saya tak pernah cacang mencancang. Saya pun tak faham perkataan dia datang dari mana. Mungkin kamus tu mungkin tak ada dalam jiwa saya lah kan. Sebab jiwa saya panggil cacak kan. Mencacak maksudnya mempacakkan. Mempacakkan satu tiang, betul tak? Kan? Kalau macam ni kita panggil apa? Mengufuk. Yang tu perkataan tu kita pakai selalu sebab kita selalu melihat matahari di ufuk timur. Kan? Matahari terbit di ufuk timur, matahari terbenam di ufuk barat. Betul tak? Kan? Ufuk maksudnya apa? Horizon. Horizontal line. Macam tu. Itu mengufuk. Okey? Bila dia kata ujian garis mencancang, maksudnya kita tengok soalan nombor 2 ni. Dia bagi graf macam ni lebih kurang. Kita tarik. Okey. Macam ni kan. Okey, ujian garis mencancang ni dia tak boleh kena 2 tempat ataupun lebih. Kalau dia kena iaitu memintas 2 tempat atau lebih, maksudnya dia bukan fungsi. Nampak? Maksudnya kita tarik lah. Contoh saya buat. Ini garis mencancang nama dia. Ujian garis mencancang. Saya buat garis. Buat je garis. Coba. Kalau kita buat garis di sini. Di sini nampak? Buatlah kat mana-mana pun. Kamu akan tengok. Bila kamu buat kat mana-mana. Tapi kita jangan. Dalam exam kita buat macam ni. Kita ambil baris. Baris kita letak. Kita gerak. Gerak baris kita macam tu. Bila kita gerak baris kita macam tu. Maksudnya. Kita tengok. Kena berapa titik? Ada tak kena 2 tempat? Kalau ada kena 2 tempat, automatik nama dia bukan fungsi. Macam ni tak? Ini dia tak akan kena 2 tempat, betul tak? Kena. Mana boleh kena, tak akan kena, betul tak? Jadi ini adalah apa? Fungsi.
Faham? Tak faham? Ni kamu kena tempat ni. Ni. Nampak? Dia hanya kena pada apa? Satu tempat. Kalau kita buat garis macam ni, tiba-tiba ada dua tempat kena. Dia bukan fungsi. Contoh B. Tengok B. Contoh ni A. Cuba tengok B. B tu bila kita buat, ada tempat dia kena dua. Ada bukan dua, tiga sekali. Tiga pun kena. Dekat B tu, bila kita buat garis dia, sebab garis dia macam ni, S. Nampak? Bila kita buat garis pencacang, ada tempat. Ni. Dia kena sampai apa? 1, 2, 3 sekali nampak. Jadi automatik dia bukan fungsi. Ada orang cikgu sini macam mana? Dia kena satu je. Nampak? Dia kena satu je. Kan? Kita ada juga dia kata kalau dia bagi domain, dia kata untuk graf ni kita cek sini ke sini je. Kita okey, sampai fungsi lah. Itu namanya ujian. Jadi kalau dia kata untuk fungsi ni kita kira keseluruhan. Satu tempat kena 3, automatik dia bukan fungsi. Boleh faham kena cacang? Maksudnya tak. Kena lebih pada satu tempat, automatik bukan fungsi. Okey, cuba tengok C tu. Cuba cek. C tu fungsi atau bukan fungsi? Macam mana garis C tu? Tengok tarik ni dengan ni. Nampak? Fungsi atau bukan fungsi? Kanan, fungsi ke bukan fungsi? Fungsi. Kenapa dia fungsi? Sebab dia tak akan kena ke tak? Dia buatlah macam mana pun. Hujan garis bercancang kita buatlah macam mana pun, dia tak akan kena. Dia tak akan kena pada lebih pada 2 titik. Tak akan kena. Sebab tu namanya dia adalah fungsi. Tapi dalam exam janganlah buat putus-putus ni. Buat apa? Ambil baris, letak, kemudian gerakkan. Kan? Itu kita panggil dia ujian garis mencacang. Okey, saya ada nota sikit kat situ. Cuba tengok kat depan ada nota sikit. Jangan sikit je dia. Okey. Ujian menentukan, soalan 1. Ujian menentukan hubungan merupakan satu fungsi. Jadi kalau ujian garis mencacang, dia kena satu tempat, dia fungsi. Kalau kena lebih, dia bukan fungsi. Okey? Simple je. Pergi nombor 3. Okey. Akmal kalau ada apa-apa nak tanya terus ya. Tanya ya. Tak nampak ke, tak dengar, tak salin ke abang? Okey. Nombor 3. Boleh? Boleh. Nombor 3. Apa soalan nombor 3? Nombor 3, soalan ni dia beritahu dengan menggunakan tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi. Okey, apa benda tanda tanda fungsi ni? Ungkapkan H dalam sebutan X bagi setiap gambar rajah anak panah berikut. Okey, kita tengok A dulu kan. Okey. Bagi kat situ ada bulat. Kemudian dia letak nombor kat situ. Dia letak X ni letak 2, dia letak 3, dia letak 5. Kemudian sebelah ni okey, dia letak 1/2, 1/3 dengan 1/5. Dia merupakan satu hubungan 1:1. Sebab tu dia memang ada fungsi lah. Yang ni kau jangan cek fungsi pula. Memang dia dah bagi tahu soalan dia kata apa. Dia dah bagi tahu dengan menggunakan tata tanda fungsi. Maksudnya 3 ni fungsi. Okey. Soalan dia tanya apa? Ungkapkan H dalam sebutan X. Ungkapkan H dalam sebutan X. Sini adalah H, X. Jadi kita kena buat cerita dia. Macam mana yang ini image, ini objek. Nampak? Jadi kita akan buat apa? Cuba tengok simple je. H, X adalah sama dengan, nampak? Apa kaitan dia? 1/2. Nampak? 1/3. 1/5.
Siapa 2, 3, 5 ni? 2, 3, 5 ni adalah apa? X. Jadi automatik kita panggil dia apa? 1 per X. Ini kita panggil dia tanda fungsi. Pak, dia boleh jadi apa? Tambah tolak, dia boleh jadi apa? Kuasa 2, dia boleh jadi darab, lepas tu campur, dia boleh macam-macam. Kan? Tapi kamu tengok, kamu kena fikir sikit macam mana dia jadi. Dan dia mesti syarat dia, yang pertama, kalau kita kata 1 per X, semua orang akan jadi benda yang sama. Dan dia tak boleh yang ni je, 2 ni 1 per X, yang ni orang lain tak boleh. Dia mesti benda tu adalah sekata. Okay? Cuba tengok nombor B. Cuba try dulu. Bulat. Okay? Tengok saya tulis sini X, sini HX. Sini dia bagi apa? -5. -4. Sini 4. Sini 5. Sini 4 dan sini 5. Okey. Seterusnya, dia tarik -5 jadi 5. -4 jadi 4. Betul. Salah tarik. Okey. -4 jadi 4, 4 jadi 4. 5 pun jadi 5. Apa hubungan kita? Kita tengok tu cerita dia. Ini kita tengok. Yang kita nampak di sini apa? Yang negatif jadi positif. Yang positif tak berubah. Dia tetap jadi positif. Yang negatif jadi positif. Yang positif pergi positif juga. Maksudnya semuanya dipositifkan. Benda yang kita panggil dipositifkan, kita panggil dia nilai mutlak. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia ada kena letak modulus. Kena letak pagar. Ini kita panggil dia fungsi nilai mutlak. Seperti nama dia. Fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak maksudnya apa? Sentiasa positif. Tapi dalam exam kamu jangan jawab ni pula. Ini nama dia. Dia nak apa? Tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi kita jawab apa? HX sama dengan modulus X. Ini kamu faham. Kalau kita letak pagar 2 tu, modulus tu maksudnya apa? Semua benda yang dalam tu akan jadi positif. Kalau dia negatif, dia jadi positif. Kalau dah positif, jangan tukar. Sebab fungsi nilai mutlak mengatakan benda tu hanya yang kita nak, jawapan akhir dia positif. Dan 2 benda ni kita panggil dia apa? Modulus. Itu dia. Nama dia modulus. Bahasa Melayu kita panggil modulus. Kita eja macam tu je. Simple je ni pagar dia. Pagar 2 tu. Okey. Modulus dia menunjukkan kalau macam ni lah. Kalau kita buat, saya bagi tahu contoh macam tu. Negatif 8. Dia adalah sama dengan apa? 8. Itu maksud dia. Hanya yang negatif saja ditukarkan kepada positif. Boleh? Sekian dah buat dah sampai mana? Sampai... Oh, jauh lah. Laju betul ke? Berdesuk kan? Cah kepala. Cah. Tak perlu susah dah. Laju. Satu kelas. Yang pakai dalam masuk dah. Dalam masuk. Dia tak tahu benda extern dia. Boleh ikut ke dah? Nanti kau potong dia. Jangan belagak sangat. Kau ingat kau masuk lebih pada aku 2-3 hari belagak. Ya. Tapi kau masuk dia lambat berapa hari je. Betul tak? Kenapa lambat? Oh, 2 minggu maksudnya kamu ada kelas online lah sebelum ni. Oh, patutlah. Ingat baru masuk sekolah, baru masuk seminggu je. Kan? Maksudnya sebelum tu belajar online lah. Okey. Kita tengok C. Cuba. Apa jawapan C? Sebelum ni Firdaus ambil account. Perniagaan, tasawuf, seni. Betul. Kau tukarlah. Itu bagi orang lain lah. Ambil sign lah. Ingat kalau ambil account. Ada account. Sign lah.
Bulan 5. Oh, bulan 5 pun boleh tukar. Dah seronok belajar, suruh tukar. Kan? Oh, kalau rasa-rasa macam tak boleh bawa kan. Bila kamu rasa tak boleh bawa? Lepas keluar result SPM, baru tahu boleh bawa tak boleh bawa. Betul tak? Kan? Ini orang baru cerita sang kancil dengan buaya tau. Okey, sang kancil sedang berjalan dalam hutan. Kan? Buaya sedang berenang di dalam sungai. Tak nak dengar cerita ni, takut lah. Kan? Belum habis cerita lagi. Betul tak? Tak habis lagi cerita. Terus give up. Tak nak tengok cerita lain lah. Tengok cerita monyet lah. Kan? Dia biar habis cerita dia dulu. Betul tak? Kan? Jangan takut. Cuma kadang-kadang mungkin kamu rasa macam jiwa kamu tak kena ke dengan sains. Boleh lah pergi ambil akaun ke. Kan? Menjadi bidang agama ke. Kamu agama ambil juga kan? Semua apa subjek? Tak ambil? Arab tak ambil? Oh. Kakak kau ambil Arab pula kan? X, HX. Untuk C ni dia bagi negatif 3, negatif 2, 1, 4. Okay. Negatif 27. Sini negatif 8, 1, 64. Semua fungsi dia adalah 1 ke 1. Sekarang kita tengok cerita dia apa jadi. Negatif 3 menjadi negatif 27. Negatif 2 jadi negatif 8. 1 jadi 1. 4 jadi 64. Kan? Dan biasanya kalau nombor macam ni, kalau negatif jadi negatif, negatif jadi negatif, positif jadi positif, kan? Positif jadi positif, biasanya kalau kuasa dia mesti kuasa ganjil. Kalau kuasa genap, dia semua positif. Kuasa ganjil. Jadi kuasa ganjil adalah kuasa apa? Kuasa 3. Negatif 3 kuasa 3, negatif 27. Okay? Kalau kamu bermula, biasanya memang kita test tambah tolak. Kalau bukan tambah tolak, kita test darab bahagi. Kalau bukan darab bahagi, baru kuasa. Tapi senang sangat soalan ni kan. Tengok, 1 jadi 1. Tambah tolak bukan. Darab bahagi bukan. Kan? Sebab ada 1 dengan 1 ni. Kan? Daripada tak berubah. Jadi dia adalah kuasa. Jadi kita boleh macam mana? HX adalah sama dengan X kuasa 3. Okay? Yang pergi sebelah. Tapi saya ajar slow kan. Nanti kau dah belajar kat sekolah kau nanti dah bab 6. Kita baru habis bab 1. Okay. Terus kita pergi terus menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Ini pun tadi saya dah cerita lebih kurang. Kamu siapa ajar tahu ni? Ni apa? Kan? Emet siapa? Cikgu mana aja? Cikgu Hakimah. Ui, tapi laju tu maksudnya mesti budak pandai-pandai kan? Cakap tak? Oh. Laju. Tapi dulu memang saya ajar macam tu. Saya ajar fungsi. Songsang dulu. Lepas songsang, gubahan. Lepas gubahan, ada yang dia apa? Trouble sikit lah. Dia nak ikut soalan exam. Tapi dia tengok kadang-kadang bila pelajar kena buat homework semua kan. Kena buku teks tu kan. Dia confused. Kan, dia stres. Jadi saya tukar. Dan dah 3 tahun saya buat benda ni. Saya start dengan saya ikut je buku teks tu. Kan, untuk apa? Bagi kamu senang. Faham? Benda yang sama belajar kat sekolah. Saya ajar sama. Homework kamu pun senang. Kamu nak follow balik. Kadang-kadang kamu dah buat homework. Tapi kadang-kadang tiru. Kan? Tak faham. Kali ni memahamkan. Bukan, jangan buat lagi sekali kan. Bodoh pula kerja tu. Buat homework 2 kali. Tolong sekali kan. Kalau itu tak faham lah. Cikgu buat homework. Saya nak buat sekali lagi. Oh, gila. Tak pernah jumpa pula macam tu. Kan? Pernah jumpa kawan-kawan macam tu. Nah, ada. Yang buat homework sampai faham. Dahsyat lah. Saya masa kat universiti baru saya jumpa budak macam tu seorang. Tapi sebab kawan saya tu Cina. Dia tak faham apa lecturer ajar. Kan? Tapi dia tahu apa nak tulis. Dia buat macam dialog tau. Komplit.
Kan? Tulis apa saja kat whiteboard, salin semua. Lepas kelas baru bincang. Kan? Ada juga orang macam tu kan. Dia rajin lah, dia rajin. Okey, kita tengok nombor 1. Tentukan domain, kodomain dan julat. Kan? Domain, kodomain dan julat. Nampak? Domain siapa? X. Semua yang duduk pada paksi X ataupun belah kiri. Kita panggil dia. X boleh, kiri boleh. Ataupun kita panggil juga nama dia apa? Objek. Boleh juga. Sama ada ketiga orang ni. Kodomain ni siapa? Calon-calonnya. Calon-calon Y dia. Nampak? Yang duduk sebelah kanan. Tapi saya tak katakan kodomain ni image tau. Sebab apa? Image mesti yang kena dengan objek saja. Nampak? Jadi image lebih sesuai kita letak dekat julat. Julat adalah image yang kena saja. Okey? Dia lebih sesuai macam tu. Tapi ada juga saya tengok dalam buku dia kata kodomain pun image juga. Bagi saya kodomain adalah calon-calon image. Bukan image yang sebenar. Image maksudnya benda yang kena. Kan? Objek kena kat image tu. Itu julat. Okey? Kita tengok soalan pertama. Dia bagi titik-titik ni. Jadi saya tak payah lukis lah. Kamu tengok lah kamu punya kan. Nanti aku tak titik-titik ni terus confuse. Tapi saya tak faham lah. Tak apalah. Buat benda kecil ni. 2, 4. Sini negatif. 2, 2, 4. Sini X. Sini Fx. Fx adalah tanda-tanda kita tulis fungsi yang mewakili paksi Y. Okey. Titik yang pertama dia letakkan itu 2 kat sini. 2 dengan negatif 2. Dengan 1 lah sini. Okey. Kemudian dia letak dekat 1,5. Lebih kurang lah 1,5. Lepas itu sini dia letak 0,3. Kemudian 2, 3. 2, 3. Kan dah sengit. Dah punah. Tapi tak apa halal lah. Nombor 4 dengan 4. 4 dengan 4. Okay. Memang dia punah pun kan. Betul tak? Okay, tengok gambar kamu. Okay. Soalan dia kata tentukan domain. Jadi kita letak domain. Sama dengan, ingat ni kena ada benda ni. Domain semua X kita. Kalau ada titik, kita kena letak semua X. Maksudnya X kita apa? Negatif 2. Kan? Kemudian apa? Negatif 1. 0. 2 dan 4. Okay? Negatif 2. Negatif 1. 0. 2 dan 4. Itu kita punya domain. Kodomain. Kodomain ni sebab apa? Sebab dia ada titik ni je. Kan? Bila ada titik ni je, kita hanya ambil benda kat titik saja. Nampak? Benda dekat titik tu dia special dia. Dia benda kat titik tu, tak kat titik tu je. Kodomain. Okay? Tapi dia ada kat sini, dekat graf ni dia ada 2. Ada 1. Tak nampak pun dia. Lepas tu kita hanya ambil benda yang dia dekat situ je. Kan? Jadi start pada apa? Kita boleh ambil kodomain dia. Contoh macam ni. Kalau graf macam ni, biasanya saya akan letakkan daripada apa? 0 sampai 5. Yang kita nampak. 0 sampai 5. Kodomain. Nanti kita tengok. Dia mungkin berbeza ni. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahun lepas ni ada beza juga. Sebab dalam jawapan buku belakang, dia letak yang kena je. Bagi saya yang kena saja adalah julat. Julat adalah benda yang kena saja. Siapa yang kena kat sini? Dia kena dekat 1. Lepas tu dia kena dekat 0 tak ada. Ini X yang 0. Julat adalah paksi Y. Yang senang. Jadi dia adalah 1. Kemudian siapa? 3. Lepas tu 5. 4 pun ada. Kan? Jadi 1, 3,
4 dan 5. Yang kena yang satu. Pening kan? Boleh? Boleh? Ini kita letak titik ni nampak sikit lah. Letak macam tu. Ni letak situ. Ni letak situ. Ni letak situ. Nampak? Jadi kita punya domain ni semua. Kemudian sini. Ni titik ni. Yang terlibat ni. Nampak kan? Dia turun ke bawah sikit. Okey? Boleh? Okey. Cuba tengok B. B lebih mudah lah. B terus nampak dia lagi senang B. Sebab B tu kamu tengok soalan dia, sebab dia bukan pakai graf, dia pakai bulat-bulat tu. Bulat-bulat tu jelas nombor dia. Dia jelas terus nombor dia. Okey, terus kita tengok. Yang ni saya tak lukis lah, bagi jawapan terus Macam jawapan terus. Sebab dia jelas nampak. Untuk soalan B, ini 1.2 Okay. Siapa dia punya domain? Domain dia, jangan lupa ni. Tu JKLM. JKLM. Kamu tak boleh suka hati Kalau dia tulis huruf kecil, kamu pun kena buat huruf kecil. Kalau dia buat huruf besar, kamu pun kena ikut huruf besar. Jangan kamu cikgu, boleh tak saya tukar ni jadi huruf besar? Huruf kecil saya buat, tak boleh. Ikut je. Cuma kadang-kadang L ni dengan L kita lain cara tulis. Tapi pemahaman dia apa? L huruf. Pemahaman dia. Okay. Itu domain. Jadi kodomain. Kodomain kita adalah siapa situ? 2, 3, 6, 7, 10. Ambil semua. 2, 3, 6, 7, 10. Ambil semua. Kemudian julat. Julat yang kena saja. Siapa yang kena saja? Hanya 3 dan 7 yang kena saja. Okey? Boleh? Okey. Cuba kamu tengok C tu. Apa cerita dengan C? Dia pelik sikit tu. Kan? C. Okay, sekejap. Dah ke? Boleh kita? Dah. Akmal, boleh faham? Okay. Kita tengok B, kita tengok C. C ni yang selalunya pelik. Kan? C. C ni kamu kena tanda bintang. Kenapa tanda bintang? Sebab dalam silibus lama tak ada macam ni. Hanya bermula tahun lepas lah. Kan? Kamu punya silibus bermula tahun lepas kan? Ada macam ni. Macam C. Nombor 1 C ni dia bagi graf. Ini kita panggil dia graf fungsi mutlak. Nampak dia ada pantul lah itu. Tarik tu. 6. Kemudian dia turun bawah ni. -3. Sini -2. Sini 1. Sini 5. Okey. Kemudian Y sama dengan Fx. Okay. Yang ini kita kena buat dalam bentuk julat. Kan? Bukan julat yang jawapan julat tu. Bukan. Julat kita panggil dia ketak samaan. Contoh macam ni. Tengok domain. Domain saya cerita kamu apa? Domain adalah terdiri daripada X. Nampak? Tengok. X dia daripada mana? Semua X dia daripada -3 sampai 5. Semua X dia. Jadi kita tulis. Macam mana cara tulis dia? Cara tulis dia kadang-kadang saya pun confuse juga cara tulis ni. Kan? Tapi saya tahu domain mesti ada benda ni. Lepas tu kita akan bentuk pemetaan ni. X.2. Nampak? Lepas tu kita buat. X berada di antara apa? -3 dengan 5. Nampak? Boleh faham? Okey? Salin dulu. Ambil satu-satu.
Okey. Okey, kodomen. Kodomen. Okey, kodomen ni nanti kamu semak dekat jawapan sebab kadang-kadang bercanggah dengan saya. Okey, kalau ikut saya kodomen apa yang saya nampak dekat graf tu. Apa yang saya nampak graf tu dia kodomen pasti Y dia 0 sampai 6. 0 sampai 6. Jadi kita panggil dia Fx dia adalah berada di antara 0 sampai 6. Dan julat dia yang kena graf tu saja. Siapa yang kena graf saja? Kena graf saja adalah kodomen. Julat je. Jadi patutnya saya tulis Fx lah. Sini Fx. Fx terdiri daripada yang kena saja daripada 2 sampai 6. Nanti kita tengok balik cara dia tulis jawapan belakang. Itu benda ni kalau graf memang kena tulis dalam bentuk julat. Kadang-kadang begitu jawapan dia bagi ni je. Dia tak tulis pun bracket-bracket titik-titik ni. Dia bagi yang ni saja. Okey. Boleh? Okey. Ini kita panggil dia graf fungsi mutlak. Dan dalam SPM tahun 2020 kot mula syllabus ni kan, first kali exam. Cuma masa tu dia 2020 dah start. Format ni dah start. Cuma dia tak susun cantik lagi. Maksudnya dia dah start KSSM kan, tapi dia masih lagi tak berubah. Kan, sebab apa yang tu adalah exam terakhir KBSM. Tapi dah diperkenalkan. Dah diperkenalkan kat siapa? Kat Form 4 tahun tu. Pelajar Form 5 tahun 2020, dia exam guna yang lama. Tapi tahun 2020 dah diperkenalkan. Form 4 dah start belajar masa tu. Masa abang-abang kamu lah. Kan, dia dah start belajar masa dia Form 4. Masa tu, syllabus baru. Okay. Dan masa tu, favorite soalan dia adalah melakar graf fungsi mutlak. Ini yang kita nak buat ni. Soalan nombor 2. Melakar graf fungsi mutlak. Nombor 2. Okay. Jadi macam mana kita nak melakar graf? Melakar graf kamu dah belajar masa tingkatan 3. Topik garis lurus. Nampak? Tapi tu tingkatan 3 punya. Dia tak ada nilai mutlak. Nilai mutlak yang ada modulus ni, langkah-langkah dia. Langkah-langkah. Yang pertama apa kamu kena buat? Yang pertama kamu kena buat 6 kotak. Tak kira 6 juga. 1, 2, 3, 4. Cukup 6 ke 5? 5 saja kot. 5 cukup. 5. 5 macam ni maksudnya kalau ke atas bawah ada semua ada 10 lah. Yang ini X. Yang ini Fx. Ini kamu kena ingat. Langkah pertama buat kotak ni. Kemudian apa kita buat? Step yang kedua, pintasan. Pintasan maksudnya apa? Pintasan berlaku apabila X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Apa jadi? Jadi kat sini dekat kotak ni kamu kena isi apa? Satu X 0, satu lagi Fx 0. Nampak? Yang kedua, yang ketiga, kamu kena isi apa? Isi dia punya domain yang dia bagi. Domain yang dia bagi. Contoh soalan ni domain dia berapa? Negatif 2 sampai 4. Negatif 2, 4. Macam tu. Cara kita buat. Untuk nak melakar graf fungsi mutlak. Okey? Jom kita tengok. Macam mana kita buat. Soalan nombor 2A. Soalan ni apa? Dia bagi F titik X. Anak panah. Modulus. X campur 1. Macam tu. Okey, jadi kita terus buat apa? Kotak bawah tu. Sini. Tarik. Kamu pecah ni 1, pecah sini pecah 4. Macam tu. Pecah je. Sini X, sini Fx.
Lepas tu kita letak apa? Kosong, kosong, negatif 2, 4. Okey? Apa maksud kosong? X kosong. X kosong maksudnya tutup X. Apa yang tinggal? 1. Letak sini. Sebab Fx kosong. Yang ni kita buat jalan kerja sikit. Apa jadi bila Fx kosong? Fx kosong maksudnya kosong sama dengan modulus X tambah 1. Itu maksud dia. Okey? Jadi kita kena cari berapa X kita? Negatif 1. Sebab modulus pindah kena kat kosong, kosong cakap tak ada efek. Dia tak ada efek. Kau bagilah apa benda pun kat kosong, semua jadi kosong balik. Kosong ni dia tak ada efek. Dia makan orang semua. Kan? 1 positif pindah jadi negatif 1. Jadi kat sini kita punya X negatif 1. Dia faham? Okay. Apa jadi pada negatif 2? Kita buat kejap. Kalau negatif 2 maksudnya apa? Cara tanda tulis F negatif 2. Cara kita tulis fungsi lah F negatif 2. F negatif 2 maksudnya X ni gantikan dengan negatif 2. Tak? Negatif 2 campur 1. Dapat? Negatif 1. Kalau negatif 1, modulus akan jadi 1. Okay? Next apa? 4. Cuba 4. F4. F4 maksudnya apa? Tempat X ni gantikan dengan nombor 4. Okay. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jangan tekan kalkulator pula. Okay. Abang kau suka tekan kalkulator. 4 tambah 1 pun tekan kalkulator. Boleh tak? Okay, salin ni dulu. Nanti kita buat graf. Sekarang 5. Ambil ni dulu. Pelan-pelan. Okay. Dah dapat kotak ni, dah isi semua. Nak lukis graf. Kita akan lukis dulu pintasan. Lukis pintasan dulu. Nombor 2. Baru kita tarik dia punya domain kita. Ni kita tengok apa cerita. Apa yang saya masukkan tarik domain tu. Kan? Okay. Ni dah. Dah salin dah. Ya. Mana lagi senang? Ni topik ni ke indeks? Indeks kuning. Okay, nanti. Sampai topik indeks ni saya bagi kamu kat kuning dah. Itu apa? Soalan ni kau dah buat kan? Dia cara dia. Kosong. Oh, dia buat semua. Kalau kosong sampai 12, jenuh sampai 12 dia buat. Mampus. Dia tak payah semua. Fungsi mutlak 4 ni je cukup. Dah. Kalau 4 boleh lagi lah. Macam negatif 2 sampai 4 ni boleh lah buat kotak-kotakan. Keluar exam tu 14. Tak pening kepala korang. Alamak. Itu kata kena buat kotak semua. Nah. Kan? Tapi memang cara dia memang asalnya macam tu. Dan cuma kita ambil poin yang penting ni sajalah boleh buat graf. Okay. Dah boleh tak ya? Dah. Padam ni Bila kita nak buat graf, kita nak apa dulu? Pintasan dulu. Pintasan maksudnya kita buat macam ni. Buat ni. Okey, siapa pintasan kita tengok? Pintasan maksudnya 0, 1.
X kosong, Y 1. Sini. Nampak? Satu lagi apa? Negatif 1, kosong. Sini. Nampak? Lepas tu, kita tarik lah. Kita tarik je. Tarik domain. Tarik domain maksudnya kita tarik kiri dan tarik kanan. Tarik daripada mana? Tarik daripada yang bawah. Yang dekat paksi X. Tarik ni. Tarik dulu. Tarik. Bagi pantul sama cantik. Tarik. Dia mesti macam tu. Lepas tu baru kita letak siapa? Negatif 2, 1. Negatif 2 kat sini betul tak? Kan? Kita letak lebih kurang. 1 sini sama tinggi lah ni. Dah padam. Cantik lah graf kita. Nampak? Lepas tu siapa? 4 dengan 5. Kat mana 4? Kan Ana letaklah kat mana-mana. Agak-agak tak payahlah pergi ukur pakai jari betul-betul. Agak-agak lah. 4 sini 4 boleh? Boleh lah. Asalkan syarat dia logik. Ni 2, ni 4 lagi panjang. Sini lah 4. Tapi graf tak ada. Sini lah. Suka hati kan? 4. Jadi kita tarik sini. Lepas tu sini. Sini jadi 5. Tamatlah kita. Itu saja buat. Tak payah satu-satu. Pak, kena ingat Okay. Jangan kamu buat ni dulu. Lepas tu kamu pergi plot dulu. Plot dulu nanti dah saya ingat. Dah jadi macam-macam. Kita tarik dulu. Ambil pensel lah. Lebih kurang. Sap. Nanti padam balik lah. Ini janganlah tekan sepenuh hati. Kan? Pakai pen ke? Jangan pakai pen kita tahu. Okey, kat sini nanti ada benda kena padam. Kalau ada benda kena padam, tak pakai pen dulu. Yang kerja ni je. Cukup. Kalau kamu ingat ni, dia bagilah domain dia. 14 ke 40 ke? Kita tak ingat. Sama jalan kerja. Dia bagi domain sampai berapa ratus pun kita tak buat 4 koordinat ni saja. Untuk kita panggil dia graf modulus ataupun graf fungsi nilai mutlak. Kita tengok contoh satu lagi. Dah Hanan, boleh? Ambil kau. Salin tarik. Kau jangan lupa lah exam ni tengok. Jangan saya pakai baris tu. Lakar bukan lukis. Tak apa pakai. Pakai boleh. Dia lagi cantik lagi bagus. Tapi kadang-kadang dalam exam kita tak sempat semua tu. Kita tarik je lah. Yang penting paksi tu mungkin pakai baris lah. Jari lurus ni kita pakai baris lah. Pupur lah. Kita ada masa nak buat macam tu. Sebab kita tengok lah. Sebenarnya kamu budget masa exam nanti senang je. Biasanya saya bagi pedoman kamu senang je. Setiap satu markah 1.5 minit. Sebab kalau kamu buat soalan tu 3 markah, maksudnya kamu ada 4.5 minit untuk buat. Lama sebenarnya tau. Jadi pelajar tu baca soalan 30%, termenung 5 minit. Tak boleh masa dia kita dah cap lah. Kalau kita rasa perlu lama sangat fikir, skip. Semua benda masa yang dibagi tu adalah untuk kita menjawab. Lepas tu kita kena buat ACMAT ni, dia perlu ada banyak pengalaman. Saya beritahu sebab tu biasanya nak jaya ACMAT, kamu kena ada 60% pengalaman. Pengalaman maksudnya apa? Soalan macam tu pernah buat, seolah-olah pernah buat. Walaupun tak sama, betul dia lebih kurang. Faham? Jadi terus, 60%. Dah siap rasanya. Kemudian 30% apa? Pengetahuan. Macam pernah buat, tak ingat. Itu lagi teruk bengong dia. Dah buat semalam, dah buat ni. Latihan ni semalam dah buat ni. Dah tengok dah. Keluar exam besok lupa. Salah juga tu tak? Nombor 10 ni kalau bahasa Inggeris kita panggil luck. Dalam Islam tak ada luck. Panggil rezeki. Rezeki maksudnya apa? Kau baca 5 soalan je. Exam. 5 soalan je study. 5 masuk. Syukur betul tak? Rezeki lah. Saya biasanya soalan rezeki ni saya tukar antara ni dengan ni, saya tukar untuk topik sejarah. Nampak? Sejarah malas nampak soalan banyak. Kita buat apa? Kita spot. Kita spot. Baca je, tambah sikit lah. Target dalam lebih kurang 4-5 set soalan kan. Baca, set kan. Jadi masuk, wah lega.
Kita ingat dalam apa SPM ni dia banyak macam tu, kamu banyak training, universiti lagi banyak. Kan? Sebab tu universiti kamu perlu banyak pengalaman. Ada setengah soalan tu kamu buat pada buku, buat bincang dengan kawan ataupun lecturer yang bagi tahu. Yang kedua, kamu jumpa soalan tu kamu tak reti buat, kamu terus tanya kawan kamu. Kan? Tanya seorang dia tak reti, tanya seorang dia explain tak faham. Jangan marah. Dia bukan cikgu kamu. Kan? Kalau tanya kawan, jangan marah kawan kalau dia explain tak faham. Sebab dia bukan cikgu. Kita kena anggap apa? Dia sedang cuba menolong, tapi kita tak tertolong. Tak tertolong, kita cari orang lain. Nampak? Cari orang lain, cari 2-3 orang, sampai kita dapat. Okey? Jadi selalunya kadang-kadang kebanyakannya bila kamu tanya kawan, kawan cerita pergi tanya kawan-kawan lain, salah kawan tu, kutuk dia kau. Wah, nak apa kau cerita tadi aku nipu. Jangan. Kita terima kasih sebab dia cuba untuk membantu kita. Sebab kita tanya dia betul tak? Dia boleh je dia cakap aku tak tahu. Boleh je dia cakap tapi dia cuba. Kan? Kalau apa? Biasanya kalau kamu tuition kat sini, dan saya lebih galakkan, kita galakkan ada benda yang kamu tahu, kamu tengok macam kawan kamu sangkut ke apa kan, gitu boleh. Sebab apa? Satu benda kita tolong orang, kita akan dapat ganjaran biasanya 3 kali ganda. Paling teruk lah. Tiba-tiba kamu yang sebelum ni tak faham, kamu tiba-tiba malam tu mimpi malaikat datang cerita tau. Okay, kau tak faham itu kan? Ini kan dia. Okay. Kita tengok B mana B? Mana soalan tadi? B soalan dia fx sama dengan modulus 4 tolak 2x. Okay. Ni boleh kita laju sikit. Kita dah nampak idea kan? Step pertama terus buat apa? Terus buat kotak. Kita potong sini dulu, berpecah dua. Pam. Dia. Bila kamu dah nampak step dia, dalam exam kamu akan tengok soalan ni, lakak. Tap, laju. Jadi kita bagi pengalaman. Kan? Jadi kalau kita buat apa? Ini X, sini F. X, sini kosong, negatif 2, 4. Dapat nombor. Orang kata, kau dah pernah buat soalan ni? Bukan, dah pernah buat. Kita tahu teknik tu lah. Kalau X kosong, tutup je X ni berapa? 4. Nampak? Kalau Y kosong, pindah lah. Kalau kita pindah, siapa kita pindah dulu? Ni dulu. Negatif akan pindah dulu. Sebab kita tak nak benda negatif. Dia akan pindah dulu. Dia akan jadi 2X sama dengan 4. Betul tak? Kan? Boleh nampak? Boleh congak kan? Kita boleh congak. 2X sama dengan 4. Jadi X apa? 2. Tulis. Tulis. Sangkut pula sama dengan modulus 4 tolak 2x, ini letak kosong, 4 tolak 2x, kan? Modulus pindah, tak ada efek, 2x sama dengan 4, jadi x sama dengan 2. Nampak terus? Tu, betul tak? Okay, kalau negatif 2, 4 negatif 2. Jadi 4 campur 4, 8, betul? 8. Okay, kalau 4 tolak dengan 8. 4 tolak 8 negatif 4. Sebab ada modulus, dia akan jadi 4 balik. Okay? Macam mana nak buat graf? Tadi graf sebesarnya, sekarang dah pandai kecil je tinggal. Mula-mula kita buat apa? Pintasan. Tahu pintasan kita? 0, 4. Sini. Buang lah sini. 4. Tengok tu 4 sini ada 8, maksudnya kita buat separuh dah. 4. Kemudian 2, 0. 2, 0 belah mana? Belah kanan, betul? Separuh. Kurang. 2, 0. Kita pun garis. Lepas kita garis, tarik. Tarik pada mana? Pada bawah. Tarik ni dulu, sup. Tarik ni mesti pantulan Dia mesti pantulan. Lebih kurang. Dia mesti B cantik betul. Tak boleh. Sini sengit ni kangkang terlebih tak boleh. Jadi seterusnya apa? Negatif 2, 8. Nah. Tutup naik sini. 8. Seterusnya siapa? 4 sini. Pergi sini Ini
4, situ pula dah habis lah. 4. Pangkah ni habis. Lebih kena padam dia tak boleh lebih. Kamu akan buat graf ni, yang orang buat lama, kamu buat sekejap ke? Kalau kamu buat bersama kawan kamu, kalau dia dah start buat A, kamu pun buat start A. Kemudian kamu dah siap tau. Jangan terus buat B. Kita hormati dia. Kita tunggu sampai memerhatikan dia. Tengok. Siap belum? Tanya dia. Dia kata belum. Mak. Kan? Kan? Jangan kamu terus buat. Dia nanti dia lemak, dia tu semangat dia kan. Kau dah siap mana dah? Kau? Aku dah sambut. Kita buat latihan lain dah. Kan? Tak seronok sangat kesian kalau kamu dah buat sampai depan pun tak apa. Kalau dalam ni kat sekolah lah. Kalau kat rumah diam-diam sudah buat sendiri cukup. Kadang kita boleh menjatuhkan moral kawan kita, takut Allah balas balik. Nampak? Kita dah buat homework ataupun lagi senang macam ni je. Kau tak payah buat lah, kau tunggu aku buat, kau tiru je aku. Lagi tu. Boleh macam tu mana? Kenapa tak boleh? Tak. Saya prinsip saya kalau kita bagi homework kita ke kawan kita, tiru adalah benda yang bagus. Yang pertama, kita dapat pahala. Nampak? Sebab apa? Dengan kita bagi dia tiru kita, adakah dia photostat jawapan kita? Tak. Dia kena apa? Dia kena salin tau. Nampak? Bila dia kena salin, maksudnya daripada dia tak ada semangat nak buat langsung sebab dia tak erti, dia ada benda dia buat. Sambil dia buat tu, dia boleh faham. Silap-silap, selalunya orang yang tiru homework ni, dia lagi pandai daripada yang orang yang dia tiru. Betul? Sebab apa? Kita buat seorang-seorang. Pulung buat buka buku. Dia, sambil dia buat, dia boleh tengok kau punya, macam tu. Macam mana jawapan tu, dia boleh fikir. Kan? Kita call kau lagi tu. Soalan nombor 3 kau buat macam mana? Macam mana dapat yang tu? Nampak? Siapa lebih? Kan? Bagus tak bagus? Bagus. Yang tak bagus macam mana? Kita tolong buat homework dia. Itu tak bagus. Kan? Lah kesiannya tak pernah buat homework, nanti kena rotan dengan cikgu. Biar aku tolong buat kan. Itu jangan. Dia tak ada usaha langsung. Kalau kawan minta tolong kita, aku dah siap homework. Bagi aku tengok kejap. Bagi. Jangan takut bagi. Dengan syarat apa? Dia kena salin, dia kena baca dan dia kena tengok. Tak tahu dia kena tanya kita. Sebab itu hak kita. Nampak? Kita kena macam itulah. Tu saya kata bagi tiru orang bagus. Yang tak bagus apa? Tirulah exam. Homework bagus. Sebab homework tu adalah apa? Pembelajaran. Kita tengah belajar, betul tak? Dalam exam bagus. Boleh tak kita tiru jawapan exam kawan kita? Boleh tak, Firdaus? Boleh. Lepas exam. Kan lepas exam cikgu suruh bincang, betul tak? Dia kata, macam mana kamu boleh fail banyak? Tak tahu ni, Firdaus. Tolong buat bentolan. Dalam exam pun tak erti dah buat bentolan. Agak-agak lah. Memang tak akan terbuat, betul tak? Tiba-tiba ada kawan kita seorang dia dapat markah banyak. Minta tolong dia. Dia tak ada masa tolong kita, dia bagi kertas dia. Kau tengoklah. Buat. Kau tak faham tanya. Betul tak? Maksud itu namanya kita tiru jawapan exam selepas exam, bukan dalam exam. Kalau sebelum exam boleh juga. Sebelum exam. Sebelum exam boleh. Sebab apa? Soalan pun tak ada. Tiba-tiba kamu dapat soalan tu. Buat je. Okay. C. 2x tolak 5. Ini dah faham belum? Dah faham macam mana lakar? Okay. Sebab melakar graf ni benda penting tau. Ini ramai yang sangkut ni. Satu sebab banyak nak kena buat sebenarnya. Tapi telah diringkaskan. Dia jadi senang. Sikitlah cerita dia. Okay, C. Lajulah. Terus. Fx sama dengan modulus 2x tolak 5. Okay. Boleh? Tak nak buat kotak. Lagi tak seronok. Dah makin malas lah. Dah pandai. Dah pandai tak nak buat kotak dah. Dia mencongak je apa. Kalau X kosong negatif 5. X kosong negatif 5. Sorry.
Sebab dia modulus, dia akan jadi 5. Okey? Sebab tu, kalau Y kosong, 5/2. 5/2. Dia dah makin dia congak, belagak dah pandai. Kan? 5/2. Pilih pening. Boleh ke tak? Macam dapat 5/2? Boleh? Tak boleh cakap lah. Kan? Dia tunjuk. Jadi fx sama dengan 2x tolak 5. Jadi kalau sini kosong, sini akan jadi 2x tolak 5. Jadi kita pindah apa? Modulus buang terus. Yang tinggal apa? 2x ni 5. 2 potong turun bawah. 5/2. 5/2 berapa? Mana? 2.5. Pandai ya? Pandai. 2.5 macam mana? Separuh dari 5 betul tak? Lebih kurang lah. Ini tapi dalam graf kita kena tulis 5 ataupun 2 1/2. 2 1/2. Okey. Kemudian apa kita buat? Tarik kiri, tarik kanan. Tarik ke mana dulu? Ke pintasan dulu tarik. Pantulkan. Tarik. Lengkapkan siapa? Negatif 2. Kalau negatif 2 jadi apa? 2 kali negatif 2? Negatif 4. Negatif 4 tolak 5? Negatif 9. Negatif 9 modulus 9. Jadi maksudnya negatif 2 kat sini. Tuk. Alamak. Dekat ni. Boleh halal Sini maksudnya 9. Okey. Kalau 4, 2 kali 4, 8. 8 tolak 5, 3. 3, 2.5, 3. Dekat ni je lah, betul tak? Dekat 3. Naik sikit, sini. 3. Ni kena padam. Boleh fahamkan modul Okey. Tengok seterusnya. Latih diri 1.3. Ini melibatkan menentukan imej bagi satu fungsi oleh objek diberi atau sebaliknya. Ini cerita pasal imej dan objek. Boleh kan? Kau boleh. Kau tak dapat siap kau. Kau pergi rumah kau. Dia duduk dalam sekolah. Kuartus kan? Ramai 8 orang. 8 rumah. 8 guru lah. Campur. Okey. Biasa duduk sekolah. Best kan? Saya dulu kalau duduk dalam sekolah, saya duduk asrama. Kan? Jadi kita orang memang duduk dalam sekolah. Yang saya ingat dulu, saya dulu jahat juga tau. Nanti kamu bila kamu SPM nanti kamu ambil sains kan, dia ada ujian amali tau. Ujian amali buat eksperimen kan. Ujian amali. Jadi kita orang ni study dah kan, tapi nak juga pergi tengok tau. Hint. Apa soalan nak ditanya kan? Jadi macam mana nak tengok? Kita pergi terus makmal tu. Kan? Panjat atas tu, tengok daripada ada lubang kan, kita tengok benda apa yang kat dalam. Bukan nampak benda pun, cuma nampaklah dekat. Dia ada susun macam ada troli kereta kan. Ada landasan, ada macam pemberat semua kan. Lepas tu balik buka buku. Apa soalan yang ada benda tu? Kan? Tadi gila kan. Esok exam masuk benda lain. Tapi kurang-kurangnya ada benda lah contohlah gitu. Kan? Jahat dulu. Itulah jahat saya kan. Saya tak pernah pukul orang. Orang pukul saya. Okey. Kita tengok menentukan imej dan objek. 1.3 cerita dia imej dan objek. Imej dan objek ni dia simple je. Kalau saya bagi kamu imej, maksudnya saya akan tanya apa objeknya.
Nampak? Kan dia kata okey. Cari image jika X sama dengan X2. Maksudnya siapa X tu? Objek. Nampak? Dia kalau dia nak tanya image, dia kena bagi objek. Kalau dia nak tanya objek, dia kena bagi image. Dia tak boleh tanya, dia bagi satu fungsi, dia tanya, okey, cuba cerita siapa objek, siapa image-nya. Mampus. Mana boleh macam tu? Nampak? Itu cerita pasal image dan objek. Dan image adalah fx, manakala objek adalah x. Okey? Contoh. Kita tengok soalan. Nombor 1. 1.3 sini. Kalau kau tengok buku teks ni, dia punya explanation dia baik kan? Panjang cerita dia. Nombor 1 dia kata fungsi G ditarifkan oleh G. Langkah pertama dalam exam. Kalau dia bagi dalam bentuk pemetaan 2 titik, langkah pertama kamu salin fungsi itu balik dalam bentuk kurungan. Kamu buat macam ni. Salin semula. Sama dengan 3 tambah 6 per dengan X tolak 1. Salin ni apa dia bagi semua. Ini syarat dia. Okey. Seterusnya dia kata apa? Cari image bagi. Soalan A. Cari image bagi negatif 5, negatif 2 dan 1/2. Okey. Bila dia suruh cari image, maksudnya yang dia bagi adalah apa? Objek. Siapakah objek kita? Objek adalah X. Macam mana nak tulis? Cara tulis dia yang pertama, kita tulis G negatif 5. Itu cara tulis. Bila G negatif 5, maksudnya tempat X tu kena gantikan dengan negatif 5. Gantikan kat sana juga. Dia akan sama dengan 3 tambah 6 per dengan negatif 5 tolak 1. Selesaikan. Sama dengan apa? 3 campur dengan 6 per negatif 6. Boleh sorang dah, betul tak? Dia jadi 3 tolak 1. 3 tolak 1 dapat? Boleh? Cuba kamu buat untuk negatif 2 dan 1/2. Try. Terus buat. Cari untuk apa? Untuk G negatif 2 berapa jawapan? Kemudian G 1/2 berapa jawapan? Terus. Kemal? Mana Kemal ni? Boleh Kemal? Kalau tak boleh tanya tau. Boleh. Boleh tanya. Akmal ni last cikgu jumpa Akmal, saya rasa Akmal tak sekolah lagi. Kan tiba-tiba dah perempuan, asyiklah. Dia pakai kalkulator. Okey, nah ini 3 tambah 6 per negatif 2 tolak 1 dapat 3 tolak dengan 2, betul? Dapat 1. Yang ini 3 tambah 6 per 1/2 tolak 1. Ini akan jadi 3 campur dengan
6 per negatif 1 per 2. Betul. Dia akan dapat negatif 12. Jadi negatif 9. Betul kan? Ha? Betul. Okey. Tekan kalkulator. Tak hati. Ha? Kat mana, Mat? Oh, CP tak apa? CP2 dekat tak apa? CP2. Oh, jadi blur. Okey. Apa guna kalkulator? Jadi kalau macam ni, sekian, kamu exam nanti, SPM, kamu kena bawa spare bateri tau. Kalkulator, kan? Sebab apa? Kalkulator ni kau pakai pada form 3. Form 2. Memang kau kena bawa exam SPM tahun depan. Kan? Ataupun sebelum SPM tu kau tukar siap-siap bateri baru. Kan? Pergi kedai jam, jangan pergi beli tepi jalan je. Kan? Pergi beli tepi jalan, kena dia bagi ciplak punya. Nah, pakai 2-3 hari, habis bateri. Sebab bateri 10 tahun tau. Bateri ni 10 tahun tapi kita tak tentu, tak tahu macam mana keadaan. Okey. Jadi jawapan kita ni simple je. Terus kita pergi. Kamu kena faham cerita dia. Cara jawapan senang. Cara tulis ni. Cara tulis kita nak buat. Dia ada apa? Cari image. Jadi kita cari dekat X kena gantikan dengan dia punya apa? Objek. Cara tulis seperti. Okey. Diberi image bagi-bagi. Dah. Boleh Okey. Sama. Okey, soalan B. Diberi image bagi B. Image bagi B ialah 2B. Ialah 2B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Nilai-nilai yang mungkin bagi B. Okey. Jadi kita buat pertama apa? Image bagi B ialah 2B. Siapa image? 2B. Ni adalah GX. Ni adalah X. Kita faham tu dulu siapa cerita dia. Baru kita ganti. Dia jadilah kat sini adalah GB sama dengan 3 tambah 6 per dengan B tolak 1 terus sama dengan 2B. Terus. Tak payah buat 2 kali 3 ke bawah. Tak payah. Dia straight. Tapi bila kita selesaikan, kita tak buat yang ni dah. Kita sambung kat sini. Okey. Jadi siapa kita pindah dulu? Jam. Pindah Jam. Kita pindah siapa? Kita pindah 3. Boleh pindah 3. Jadi akan tinggal 6 per dengan B tolak 1 sama dengan 2B tolak 3. Okey, kemudian B tolak 1. Dia tak ada seorang-seorang. Kalau orang bawah dia kena pindah bersama-sama. Yang tinggal 6 2B tolak 3 dengan B tolak 1. Okey. Sekarang kena buat apa? Kembangkan. Kembangkan 2B kuasa 2. Ni dengan ni 2B kuasa 2. Ni tolak 2B. 2B dengan negatif 1. Tolak 2B. Kembangkan dan cekap. Ni dengan ni. Negatif 3B. Boleh tidak? Negatif 3 darab negatif 1. Tambah 3. Ini 4 pula. Darab. Sini jadi 6 kan? 6. Kemudian kita susun cepat kat sini. Susun maksudnya kita akan jadikan sama dengan kosong. Sebab kita panggil dia kuadratik. Kamu akan belajar dalam mat. Sebab tu dia orang dia pergi indeks tu kan. Tapi tak ada masalah. Benda simple lah. Form 3 pun dah belajar. Ini apa jadi? Sama dengan kosong. Jadi kita akan buat apa? 2B kuasa 2 tolak 5B. Kenapa 5B? Tolak 2 tolak 3. Tolak 2 tolak 3. Berapa kali kena tolak? 5 kali kena tolak. 5B. Lepas tu 3, 6 pergi sebelah jadi apa? 3 tolak 6 jadi negatif 3. Okey. Jawapan kita kalau kuadratik dia mesti ada 2 jawapan.
Kuadratik maksudnya apa? Ada kuasa 2. Mesti ada 2 jawapan. Nak selesai dia pakai kalkulator. Kan untuk kalkulator warna hitam kamu akan pakai mod EQN. Lepas tu kamu tekan mod lagi sekali. Atau tekan apa nak sampai dia keluar degree. Kan? Kemudian sampai dia keluar pilih nombor 2 sebab kuasa 2 sampai dia keluar A berapa. Berapa A kita? A adalah 2, tekan sama dengan dia tanya B berapa. B kita negatif 5, tekan sama dengan dia akan tanya C pula berapa. Masukkan C kita adalah negatif 3, tekan sama dengan dia keluar X1. Itu jawapan yang pertama. Berapa X1? 3. 3. Lepas tekan sama dengan lagi dia keluar X2. Negatif 0.5 masuk negatif 1/2 kan. Jadi masukkan ke jawapan. Dia tak payah nak kerja sini. B3 dan negatif 1/2 tekan kereta. Kalau kat kereta tu, kereta putih tu, tu lagi senang. Kan? Terus pakai kuadratik. Boleh dapat? Kena cekap tekan kereta ni sebab tak payah faktor-faktor. Dulu, zaman saya dulu kena hafal ni. Kena buat manual. Kan? Sebab tu dulu orang kata kalau nak pandai mat apa tipis. Sekarang nak pandai mat, cekap kalkulator. Kan? Belum pernah saya jumpa pergi interview 7-Eleven. Tanya, apa sipit? Dia tak tanya tau. Sekarang ni dia tanya apa? Reti tak guna cash register mesin tu? Reti tak tekan-tekan nombor? Kan? Saya pernah jumpa seorang pelajar yang memang sedih. Saya sedih tau tengok. Sebab apa? Dia tak boleh tekan kalkulator. Bagi saya anggap bila dah form 4 ni, mat lah. Ni aja mat je. Bila form 4, takkan tak reti tekan kalkulator. Betul tak? Keteruk sangat tak reti tekan kalkulator. Tak boleh. Tak boleh kan? Kau bayangkan saya cakap tak boleh macam mana? Contoh macam ni lah. Saya suruh tekan dia 4.5 darab 3 berapa? Dia tengok saya balik tau. Cikgu nak tekan apa? Kan? Mula saya nak marah. Saya fikir balik. Budak betul budak ni. Kan? Saya tanya balik. Dia, saya mat lemah. Dia kata, memang lah mat lemah. Kau tak datang lah belajar betul tak? Kan? Mat lemah. Memang tak reti. Dia blur tau. Kan? Lepas kelas saya kata tunggu jumpa. Setengah jam juga saya cerita dia nak tekan apa. Ni darab, ni tambah, tengok. Padahal benda tu tiru je lah sekejap kan. Kena cerita. Kan? Lepas dia dah pandai kalkulator, tekan kalkulator, automatic mat dia lulus. Lulus lah. Kan? Tapi tak apalah kan. Boleh tu. Sebab dia fail. Kenapa mat boleh fail? Mat tak boleh fail. Mat. Lulus 40 ke atas scale lulus lah. Kan? E lulus lah. E berapa? 40. Bukan G lah. Bukan G lah. Kan 40 ke atas. Kan? Boleh lah. Kan? Kalau mat lah. Mat janganlah penggagal. Okay? Tapi ada yang gagal. Ada. Okay. Boleh faham ni ya? Okay? Boleh tekan kalkulator. Itu jawapan dia. Kita pergi. Oh, sunam dah. Sekejap je. Sekejap. Sempat lah satu lagi. Image. Boleh lah. Ni senang je nombor 2. Nombor 2 tu saya tunjuk kamu kejap je. Senang. Kamu dah boleh buat sendiri lah. Satu setengah jam kejap ya. Ini baru topik ni. Kalau topik yang lagi dahsyat, kamu rasa sekejap je. Kan? Sebab lepas saya ajar, keluar tak faham lagi. Okay. Kita tengok. Okay. Soalan nombor 2. Dia bagi apa? Fungsi H ditarifkan oleh step pertama. Tukarkan titik 2 kepada kurungan. HX sama dengan KX tolak itu berapa nombor tu sekian? 3 tak apa jelas kan? X tolak 1. Okey, syarat tepi tu tak tulis pun tak apa. Syarat tepi tu nanti kita akan bincangkan kemudian soalan tu apa maksud syarat. Okey, A
Dia bagi H2 sama dengan 5. Yang ini kita akan ganti sebelah mana? Kita akan ganti sebelah H2. Apa maksud H2? H2 maksudnya tempat X ni gantikan dengan nombor 2. Nampak? Tempat X ganti dengan nombor 2. Jadi tempat X ni gantikan nombor 2. Dia akan jadi apa? K 2 tolak 3 per dengan 2 tolak 1 sama dengan 5. Okay? Masa salin mula-mula macam ni lah. Tapi tak seronok tulis macam ni. Kita tulis macam mana? 2K tolak 3 sama dengan 5. Mana pergi 2 tolak 1? Tidak, mana pergi 2 tolak 1? Tak tahu. 1 tak payah tulis. Kan? Nanti orang marah. Kesian. Bahagi 1. Nak tulis ke bahagi 1? Tak payah. Kan? Tapi kalau nak tulis juga boleh. Boleh. Kan? Boleh tulis. Bagi 1 macam kelakar nak tulis. Tak payahlah kan? Tapi salah ke tulis? Tak salah. Kita kena nampak. Per 1 tak payah tulis. Darab 1 pun tak payah tulis. Kuasa 1 pun tak payah tulis. Okay? Jadi tulis selesaikan jadi 2K sama dengan 5 tolak jadi tambah. 5 tambah 3 8. Jadi K sama dengan 8 bahagi 2 akan dapat 8. Boleh? Kamu hafal CP2 kan? Sampai berapa? CP2 kamu hafal sampai berapa? 10 je. Buruknya. Saya sampai 3 trilion. Hafal betul. Kalau dia suruh sebut lah 2, 4, 6, 8, sampai 3 trilion sampai sebut. Betul tak? Kamu boleh tak agak-agak? Boleh tak? Tapi ambil masa lah. Kalau dibayar boleh. Kalau ada orang kata, okay, saya akan bayar kamu 1 juta. Kalau kamu boleh sebut CP2 sampai 1 juta, sanggup? Sanggup. Angkat tangan dulu. Boleh tak saya berhenti sekejap untuk solat? Nampak? Kita hanya berhenti untuk solat. Makan tak payah. Tak apa. Sampai 1 juta. Kejap je. Hanya perlu 500,000 saat. Apa hari? Kalau dibayar sanggup. Okey. Tak habis ni cerita ni. B. Soalan B dia bagi apa? H3 sama dengan K pula dia bagi. Okey, masukkan H3. H3 apa? K3 ataupun 3K tolak 3 per dengan 3 tolak 1 sama dengan K. Yang ini kita tulis sebagai 3K tolak 3. Yang ini 2 naik atas jadi 2 naik atas jadi 2K. Kumpulkan K. 3K tolak 2K. Boleh congak kan? Tu dapat K 3. Algebra dalam MAT kamu kena cekap congak. Okay? Tapi kalau kamu rasa confused, buat balik step ni. Kalau congak kan kena laju tu habis laju cabang dia. Panjang lah, merapu-rapu jawapan. Tapi cepat laju. 6 je. Lepas pakai balik 5. Lagi sikit. Okay? Kemudian abang dia tak ada, boleh dia kutuk abang dia. CH K sama dengan K. Okey, kemudian kita masukkan jadi apa? K. Kemudian tolak 3 per dengan K tolak 1 sama dengan K. Yang ini kuadratik dia jadi ni. K maksudnya apa? K kuasa 2 tolak 3 sama dengan K. Ni naik atas semua kena naik. Jangan seorang-seorang naik semua. Naik semua apa? K tolak 1. Lepas tu kembangkan. Maka kita dapat K kuasa 2 tolak 3 sama dengan K kuasa 2 tolak K. Betul? Kemudian kumpulkan K kuasa 2 tolak K kuasa 2. Habis. Yang tinggal K sama dengan 3. Boleh kan? Balik apa SP3. Dah boleh nak pangkat sikit. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita sampai 1.3 nombor 2. Nanti kita akan sambung semula minggu depan pada bahagian seterusnya. Akmal? Boleh Akmal? Boleh.
Hang dah belajar sampai mana dah? Boleh. Okey. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih cikgu. Sama baik-baik.